Saya nak baca juga daripada nasihat daripada Perak punya. Okey. Ni best. Mimbar menyeru muslimin kepada peringatan-peringatan berikut. Pertama, hindari sikap taksub kepada seseorang. Sikap taksub merupakan unsur terpenting memunculkan dan membantu perkembangan ajaran sesat. Permulaan kepada penyembahan berhala. Ini kenyataan yang cukup berani daripada Jabatan Agama Perak. Saya tabik spring. Okay. Sebab ramai lah, sekian lama kita tak dengar orang kita berani untuk buat kenyataan macam ni. Sebab apa? Sebab akan dituduh Wahabi. Akan dituduh Wahabi. Padahal benar, penyembahan berhala berpunca daripada sifat mendewa dan mengagungkan manusia. Ini adalah satu fakta yang tidak boleh diragui lagi. Sebab tu bila pendewaan ataupun melampau dengan wali, dengan orang soleh itu ditegur dan dikritik, dia berdiri di atas dasar yang sangat kukuh. Sebab apa? Dia membawa kepada penyembahan berhala di masa hadapan. Jangan kata, taklah ustaz, saya tak nampak dan saya tak lihat pun mereka sembah berhala. Bila dah nampak pelampauan, kena tegur. Sebab apa? Mungkin the next generation baru mula penyembahan berhala itu. Itu yang berlaku kepada kaum Nuh. Dia bukan pada generasi pertama berlaku penyembahan. Dah ada patung lah, tapi tak sembah lagi. Generasi selepas tu baru mula anggap ni Tuhan. Mungkin yang pertama tu dia berlaku pertama kali dalam sejarah. Takkan kita ni dah lepas berapa ribu tahun selepas Nabi Nuh, we want to repeat the same thing? That means we are not reading the Quran. Kita tak baca Quran. Kita tidak mengambil manfaat daripada Al-Quran yang dah terangkan kepada kita secara jelas. Berapa jam sebelum ni hangat tentang Gunung Jerai pula. Kan? Kita tengok macam mana Gunung Jerai sekarang ni menarik sedang melalui proses pengkudusan, sacralization of Gunung Jerai, atau menjadikan dia sebagai ardh muqaddasah, tanah yang suci atau tanah yang diberkati, ardhun mubarakah. Ya, di dalam proses ni. Tapi alhamdulillah masih ada lagi asatizah kita, ilmuwan kita, ulama kita yang cerah akalnya, solid ilmunya, yang telah bangkit meneguh. Antaranya Dr. Hafiz, Dr. Hafiz Kodiang, ada beberapa orang-orang pondok yang juga sudah melihat, perasan dah benda ni dah nak start dah. Kenapa duk melampau ni? Kan, contoh, nak pergi ziarah makam tu kena apa? Ambil wuduk dekat telaga tertentu, kena mandi dekat telaga tertentu. Lepas tu mula tambah adab-adab. Kena buat adab ni, kena buat adab tu. Ni perkataan adab ni, saya dah mula perasan dah ni. Dia adalah kita kata, kita lemah bila dengar perkataan adab ni, orang Melayu. Kita tak berani nak persoal bila sebut tentang perkataan adab. Betul? Tapi istilah itu sendiri hari ini yang digunakan untuk masukkan benda-benda merapu. Saya baru tengok satu video TikTok, seorang yang mendakwa orang pondok. Dia senaraikan adab-adab dengan buku. Antaranya ambil gambar taklim membelakangkan buku. Apa lagi Ustaz? Pasal buku tu, kitab-kitab taklim membelakangkan kitab lah. Kan? Tak boleh letak pen dekat atas kitab. Nak selak page jangan pakai alio, kena angkat macam ni. Kan? I mean, ini adalah unnecessary. Ini adalah benda-benda yang menyusahkan agama dan membuat agama ni menjadi bukan terhormat. Dia bukan jadi satu perkara yang terhormat. Dia jadi, orang tengok kita ni jadi macam apa dia panggil mengada-ngada dia kata. Dia lebih kepada mengada-ngada. Sebab kalau saya nak tambah, saya boleh tambah. Sekarang ni tak ada adab, tak ke ketiak kan, tak ke kepala kan? Itu baru adab kan? Nak tambah lagi? Nak tambah lagi? Tambah lagi Ustaz. Pakai sarung tangan, nak angkat betul Allah. Nak tambah lagi? Pakai deodorant Ustaz. Nanti bila baca tu, jauhkan buku dengan awak kan? Jangan bersentuhan sangat dengan buku tu. Suci sangat buku tu. Kelakar tak bila saya cakap gini? Tahu tak benda ni berlaku kepada agama-agama lain? Tahu tak? Agama Sikh kan? Yes. Some religions, it happen exactly like this. Sampai dia orang tak boleh sentuh pun buku tu. Nak sentuh, kena sentuh dengan alat. Lepas tu kena letak jauh. Akhirnya tak baca. Itu tujuan dia. Syaitan ni master, genius.
Dia mula perlahan-lahan. Dia akan mula dengan bab adab dulu. Ni adab ni, kan? Engkau siapa? Buku ni siapa? Buku ni lagi mulia daripada engkau. Apa kau ingat kau layak ke pegang buku ni? Rasalah diri tu hina, kan? Yang tulis ni wali. Astaghfirullahalazim, subhanallah, kan? Nak selak buku tu jangan laju-laju, kan? Itu ada kalam Allah di atasnya, kan? Orang kita dengar, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Nade kita kata. Ustaz, kalau macam tu buku furniture pun kita kena buat macam tu tak, juga. orang ni harus kena cubit sikit. Kena cubit sikit. Dia shock ni. Itu nafsu, tu hawa nafsu. Dia ingat dia adab, dia tenggelam dalam adab. Akhirnya jauh daripada ilmu, akhirnya jauh daripada kita kata common sense. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka mereka buat baik. Tapi sebenarnya benda-benda ni akhirnya bawa tu balik kepada isu Gunung Jerai. Kan saya pernah cerita dah ada orang claim Gunung Jerai ni adalah tanah yang mustajab doanya. Dah ada orang claim dah. Okey, dah ada. Dia orang suka bawa orang ni atas Gunung Jerai, mula cerita-cerita karamah, cerita-cerita wali. Lepas tu dia dakwa dah jumpa dah kubur Syekh Abdullah Kumairi dah. Anda baru cakap hari tu. Dia orang akan claim jumpa lah, kan? Baru kejap ni dah jumpa dah. Tak lama lagi siap lah akan ada batu tanda. Lepas tu tunggu apa pula? Akan ada satu binaan. Lepas tu akan jadi tumpuan. Lepas tu akan tempat berzikir. Lepas tu jadi tempat tahlil. Lepas tu orang akan bawa Tempat solat. Puduk Kuning. Lepas tu orang start tempat-tempat. Lepas tu orang akan minta straight daripada. Itulah cara dia beransur-ansur. Setan ni dia sabar. Belajarlah daripada setan bila bab kesabaran. Ni secara sindiran lah. Jangan mengikut betul. Tapi dia sabar. Dia buat secara bertahap-tahap, gradual. Dia tak terus bilang kita, kau pergilah syirikkan Tuhan. Tak. Sayanglah wali, beradablah dengan mereka. Kamu ni siapa? Kamu tak setahap dengan mereka. Wow. Adalah adab dengan mereka. Kita pun rasa kecil, rasa mula jalitik, kan? Lepas tu mula mengingsuk pula pergi ke makam, kan? Lepas tu rasa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sekali lagi menyangka mereka buat baik. Padahal itu sudah melampau, pelampauan. So sudah berlaku pelampauan. Mensudah macam cerita-cerita hantu. Okey. Lepas tu bila kita baca khutbah Negeri Sembilan pula, lain pula bunyinya. Bunyinya lain pula, kan? Siap ada endorsement pula kepada tarikat-tarikat tertentu, dan Rawiyah, Syattariyah. Dan kalau kita tengok, hampir ke semua tarikat ada klaim yang disebut dalam senarai ajaran sesat tadi, itu ciri ajaran sesat, iaitu mendakwa dapat direct daripada Rasulullah atau daripada Allah atau daripada Khidir alaihi salam. So macam mana kita nak menanggapi ajaran-ajaran tarikat ini? Saya nak tanya, tarikat mana dalam dunia sekarang ni yang tidak mendakwa syekh tarikatnya ada hubungan langsung dengan Tuhan? Sekarang ni saya tak tahu. Saya tak kata tak ada, saya hanya kata saya tidak tahu sekarang ini di dalam Malaysia ni ataupun di dalam dunia. Sebuah tarikat yang mendakwa tarikat sufi tetapi tidak pernah mendakwa syekh tarikat dia ada hubungan langsung dengan Rasulullah, direct dengan Rasulullah atau direct dengan Allah, boleh berkomunikasi, boleh tanya, dia dapat ilham daripada Allah directly. Ada tak? Ni saya minta Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah yang nak gabung-gabung dengan semua, yang nak terima juga Akbariyah Ibn Arabi, nak terima juga Abdul Karim Al-Jili dalam yang sama claim to be Asy'ari Maturidi. Saya cakap, macam mana awak gabungkan dua perkara ini? How can you accept? Ada tak lagi wahyu selepas Rasulullah? Lepas ni kita akan bicara tentang isu itu. Nubuwah, kita dah nak masuk bab nubuwah ni. Bab ketuhanan kita dah nak selesai. Lepas ni kita akan masuk bab nubuwah. Dan bila berbicara bab nubuwah, isu pertama adalah wahyu. Nabi bukan Nabi kalau tak dapat wahyu. So the central point of prophethood is revelation. So what is revelation? And apa makna Rasulullah bila dia kata la nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepas aku? Lepas tu bila dengar pula Syekh Nazim Al-Haqqani, Syekh Hisham Al-Kabbani dakwa apa? Malam ni aku bawa isu ni jumpa Nabi. Syekh aku letak aku di dalam khalwah sebab apa? Sebab ni semua kita dah minta izin Rasulullah. Bercakap dengan Allah, bercakap dengan Rasulullah, tanya Nabi, tanya Allah. Syahzal, ni apa ni?
Orang mungkin ingat sidang kalam minta ada adab. Tapi kenyataan ini kenapa dia anggap sebagai tidak ada adab? Kenapa dia anggap sebagai beradab? Itu sendiri sudah melanggar adab yang besar. So adakah mereka mendakwa mendapat wahyu? Oh tak, kami tak dapat wahyu. So apa yang kamu dapat? Ilham. Ini ilham. So apa yang membezakan ilham dengan wahyu? Nanti kita akan bicara apa perbezaannya sebenarnya. Ilham memang ada, kita tak nafikan. Tapi apa beza wahyu dengan ilham? Dan boleh tak ilham ataupun wahyu saling menyanggahi satu sama lain? Ibn Arabi kata apa? Khusus daripada Allah kan. Lepas tu dia jelaskan azab tu sebagai udhubah. Nampak? Azab itu makna dia sedap. Don't tell me it came from the same source. Don't tell me the word azab comes from Allah and the meaning udhubah comes from Allah also. Kalau itu benar, roboh agama ni. Kalau azab neraka itu maknanya sedap, habis. So khusus ni daripada siapa? Penat dah saya duk mula benda ni. Okay? Saya suka ambil contoh sebab ni contoh paling besar sekali, paling tinggi sekali. Once this example orang faham, lain orang akan faham sekali. Sebab dia hanyalah smaller copy of it. This is the sifu, kita kata. Ni boss dia. Okay? Allahumma salli ala Muhammad.